Okey, sekarang ni mari kita buat perbandingan antara ketiga-tiga hukum gas yang telah pun kita pelajari sebentar tadi, iaitu hukum Bose, hukum Charles dan hukum Gay-Lussac. Okey, untuk hukum Bose, kita mulakan dengan formulanya, iaitu P1 V1 sama dengan P2 V2. Sementara hukum Charles, V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Untuk hukum Gay-Lussac ataupun hukum tekanan, P1 bahagi dengan T1 sama dengan P2 per T2. Okey, jadi hubungan juga adalah berbeza. Bagi hukum Bose, hubungannya adalah P berkadar terus dengan P adalah berkadar songsang dengan V. Untuk hukum Charles, V isi padu gas berkadar terus dengan suhu gas. Untuk hukum Gay-Lussac, tekanan P adalah berkadar terus dengan suhu gas. Okey, jadi kita lihat juga perbezaan daripada segi grafnya. Okey, graf bagi hukum Bose ialah P V adalah berkadar songsang, manakala bagi P melawan 1 per V adalah berkadar terus. Bagi hukum Charles, V melawan T bagi Kelvin adalah berkadar terus 0 Kelvin, tetapi bagi V melawan T dalam suhu darjah Celsius adalah seperti ini, berkadar secara linear kerana di sini adalah negatif 273 darjah Celsius. Bagi hukum tekanan ataupun Gay-Lussac ini pula, P melawan T dalam Kelvin adalah bermula dengan 0 Kelvin, berkadar terus. Manakala bagi T darjah Celsius dengan P adalah seperti ini kerana ini adalah negatif 273. Okey, dan ini adalah perbezaan daripada segi formula, hubungan dan juga graf. Bagi contoh aplikasi pula, untuk hukum Bose melibatkan yang kita dah belajar tadi adalah bantal udara. Okey. Dan untuk hukum Charles pula, ialah bola pingpong yang telah kemek dapat dibetulkan semula dengan menggunakan air panas. Dan untuk hukum Gay-Lussac pula adalah tayar yang berjalan pada waktu siang yang panas, tayar kereta. Okey, siap. Okey, sekarang kita akan belajar bagaimana untuk menyelesaikan masalah melibatkan hukum-hukum gas. Cikgu mulakan dengan hukum yang pertama adalah hukum Bose. Okey, dan ini ada soalan dan cikgu kita gunakan aplikasikan segitiga PVT ini. Okey, so untuk hukum Bose kita ulang semula. Okey, formulanya adalah P1 V1 sama dengan P2 dan V2. Okey, jadi kita lihat di sini ya, ceritanya adalah ada satu omboh yang ditolak daripada kedudukan A ini, di sini ya kedudukannya, okey, ke B. Di sini kedudukan akhirnya. So ditolak daripada sini ke sini, okey. Dan cari panjang asal Y ini jika tekanan berubah daripada 10 Pascal, dan ini cikgu bulatkan dan cikgu tulis ini sebagai P1, okey, kedudukan asalnya. DA hingga 18 Pascal. Okey, 18 Pascal ini pula adalah P2. Okey, DB. Dan B dia adalah 5 cm ini ialah V. Kita boleh anggap dia sebagai V2.
Okey, dia punya isi padu. Okey, tetapi ini adalah panjang. Jadi kita anggap panjang ini sebagai isi padu lah. Jadi isi padu ini sepatutnya didarabkan dengan dia punya keluasan bulatan itu. Okey, jadi ini adalah information yang ada di sini, iaitu P dan V. Jadi untuk menggunakan segitiga ini, jika anda tak tahu pun ini hukum apa, okey, dalam perbiasaan, jadi anda cuma perlu dapatkan information dan kita boleh dapatkan P dan V. Jadi kita tutup T lah, hanya P dan V sahaja. Jadi PV. Okey, jadi PV ini adalah hukum Boyce. Kita kena tulis formulanya P1 dan V1 sama dengan P2 dan V2. Mesti ada formula ya. Okay, kita masukkan kat sini 10 Pascal. Okay, so kat sini cikgu tulis kat sini 10 Pascal. Okay, kita darabkan dengan V1 yang kita nak cari. Kita tak tahu panjang Y ni. So Y ini kita anggap dia sebagai A dan Y. Okay. Okay, dan ini adalah 18 PA dan V2 nya ialah A iaitu luas dan kita darabkan dengan 5 cm ketinggiannya. Okay, tapi keluasan ini tak diberi pun tak ada masalah sebenarnya. Kita boleh anggapkan ini 5 tu sebagai isi padunya, kita gantikan saja sebagai ratio. Okey, kemudian kita settlekan di sini ya. Okey, cikgu settlekan. Kita dapat 18 darab dengan 5 jadi 90 Pascal cm. Okey, so kita bagikan dengan 10 Pascal dan V1. Okey, sebabkan V ini juga adalah A dan L cm, jadi A ni kita boleh potong sahaja. Okey, so kita hanya fokus kepada L iaitu kepanjangan ini, ketinggian dia. Okey, jadi kita boleh potong di sini. Jadi 9 cm. Jadi kepanjangan, ketinggian ini daripada bawah ke kedudukan asal umbuh iaitu A adalah 9 cm. Siap. Okey. Dan seterusnya ialah soalan yang kedua. Satu gelembung udara naik ke permukaan dasar laut. Berapakah kedalaman laut itu jika tekanan atmosfera adalah setara dengan 10 meter air? Okey, kita anggapkan tekanan atmosfera bagi kedalaman laut ini ialah sebanyak 10 meter air. Kita perlu tambahkan dengan kedalamannya. Okey, bagi dia punya tekanan yang ke bawah. Sebab kita tahu semakin tinggi tekanan, maka semakin dalam bertambah kedalaman air, maka makin bertambah tekanannya. Okey, jadi kita gunakan dapatkan bacaannya, informationnya. Ini adalah isi padu gas yang berada dekat atas. Okey, jadi ini cikgu jadikan dia sebagai V1 dan ini isi padu gas yang berada dekat bawah, ini sebagai isi padu gas yang kedua V2. Okey, kedalaman yang pertama ini adalah kita anggap sebagai 10 Pascal. Kerana dia kata 10 meter kan. So dekat atas tu 10 Pascal dan dekat bawah ini 10 tadi yang dikatakan setara ini perlu ditambahkan dengan H. Okey. H ni cikgu pun tak tahu berapa sebab yang ni tak ada H sebab berada di permukaan. Jadi kita terus ambil tekanan air dia sebanyak 10. Tapi jika bertambah kedalaman, kita perlu tambahkan 10 itu dengan kedalaman. Jadi ini kita anggap dia sebagai P2. Yang ini pula adalah P1. Okey, kita masukkan saja ke dalam formulanya. P1 V1 sama dengan P2 V2. Okey, P1 iaitu pada 10 meter di sini. Kita gunakan 10 meter Pascal ini, kita tukar kepada meter ya. Okey, dan ini juga kita gunakan dalam meter untuk P2. Okey,
Okey, kemudian kita teruskan pengiraan kita, iaitu 10 meter cm kuasa 3 bahagi, di sini kita lupa pula, V2 adalah 0.05 cm kuasa 3, jadi kita bawakan ke sini ya, 0.05 cm kuasa 3, dan di sini 10 tambah H M. Okey, jadi M ini kita gantikan untuk tekanan lah. Jadi sekarang ni kita tekan kalkulator dan jawapannya ialah 200, boleh potong meter, 10 tambah H untuk meter. Jadi H ialah 200 tolak 10 meter bersamaan dengan 190 meter. Okey, mudah. Jadi kita teruskan pula untuk hukum Charles. Okey, ini adalah hukum Charles. Okey, kita lihat soalan yang pertama saja dulu. Okey, jadi ini adalah penyelesaian untuk hukum yang kedua, hukum Charles. Okey, untuk hukum Charles ada dua biji bola balon, okey, pada suhu 27 darjah Celsius. Ini cikgu ambil sebagai T1, suhu 1, dan kemudian balon itu dipanaskan. Ini kita panaskan dia. Okey, pada suhu 77 darjah Celsius. Ini adalah T2. Okey, dan juga tekanan dimalarkan. Okey, cari isi padu akhir balon itu jika isi padu awalnya adalah 15 cm kuasa 3. Jadi ini adalah isi padu awalnya, iaitu V1. Okey, jadi sekarang ini yang diberi informationnya adalah V dan T. Jadi kita rujuk kepada segitiga PVT. Okey, dalam perbiasaan mungkin anda tidak tahu pun ini adalah hukum Charles ataupun formula hukum Charles yang perlu digunakan. Okey, jadi kita betapa pentingnya segitiga PVT ini. Okey, jadi kita hanya bergantung kepada information yang diberikan. Jika lihat di sini, information yang diberikan adalah V dan T. Jadi kita pun ambil VT, dan yang tidak terlibat adalah tekanan, jadi kita tutup tekanan. Jadi kita hanya tengok kepada V dan T sahaja. Jadi V per T. Jadi itulah formula yang perlu kita buat. So V1 bahagi dengan T1 sama dengan V2 per T2. Jadi lebih mudah. Okey, jadi ini adalah formula yang tepat untuk digunakan. Gunakan ini sahaja ya. Okey, so kita tengok dekat sini. Masukkan saja V1 adalah 15 cm kuasa 3. Kita tambah sama dengan V2 ialah kita memang nak cari V2. Okey, dan T1 pula ialah 27 darjah Celsius yang kita perlu tambah 273 untuk mendapatkan suhu dalam unit Kelvin. Okey. Dan sama juga dengan di sini, T2 ini 77 ini kita perlu tambahkan 273 untuk dapatkan dalam unit Kelvin. Ingat ya, untuk sebarang operasi suhu yang melibatkan suhu bagi hukum gas, maka kita perlu menggunakan suhu dalam unit Kelvin. Okey, jadi kita teruskan buat pengiraan. Okey, hasil pengiraan di sini kita dapat 15 cm kuasa 3 bahagi dengan 300 Kelvin, dan V2 bahagi dengan 350 Kelvin. Okey, jadi kita bawakan ini ke sini ya, ke atas. So kita akan dapat 5250 Kelvin cm kuasa 3 V2 bahagi dengan 300 Kelvin. Kelvin ini kita boleh potong. Okey, dan jawapan akhirnya kalau kita tekan kalkulator, kita akan dapat 17.5 cm kuasa 3. So ini adalah isi padu akhirnya jika suhu dipanaskan sehingga 77 darjah Celsius. Okey, mari kita lihat pula soalan yang kedua yang melibatkan tiub kaca dan
udara terperangkap di dalamnya yang kita buat eksperimen, yang kita tunjukkan seperti mana eksperimen hukum Charles. Okey, tapi ini kita tak gunakan asid sulfurik, kita gunakan mercury di sini. Jadi kita nak ukur udara yang terperangkap. Okey. Kalau kita lihat di sini ya, dia diberi masa, diberi suhu iaitu pada suhu 17 darjah Celsius iaitu T1. Terus udara yang terperangkap adalah 29 cm. Jadi ini ialah kita punya L, kepanjangan dia, ketinggian dia. Okey. Yang mana kalau kita darabkan dengan A iaitu luas tiub kapilari itu, jadi kita akan dapat nilai V dia. Okey. Dan berapakah panjang turus udara? Okey, ini yang kita nak cari. Yang kedua, ini yang pertama. Okey, yang terperangkap pada suhu 57 darjah Celsius. So ini adalah T2. Okey, jadi formula yang terlibat sama ialah V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Okey, so ini V ini, isi padu ini melibatkan A dan L-nya ialah 29 kan. So kita darabkan dengan 29 cm. Sementara untuk V2 pula, kita nak cari juga A, L-nya yang kita nak cari. Jadi kita boleh potong A ini ya, sebab ini adalah ratio sahaja. Nisbah. Jadi T1 pula adalah 17 yang perlu ditambahkan dengan 273 untuk mendapatkan unit Kelvin, dan sama juga dekat sini untuk T2 57 tambah 273. Okey. Jadi sekarang ni kita teruskan operasi algebra kita. Yang ini, jumlah ini kita darabkan dengan 29. So kita dapat hasilnya ialah 9570 kcm. Sementara di bawah ini pula kita dapat 290 k. K ini kita boleh potong ya, so tinggallah cm. Okey, ini yang kedua. Dan untuk kepanjangan ini, yang kedua ini kita dapat 33 cm. So inilah jawapannya. Mudah saja kan? Okey, dan yang terakhir untuk hari ini, kita nak selesaikan masalah melibatkan hukum Gay-Lussac pula. Okey, kita mulakan dengan soalan yang pertama. Tekanan udara di dalam tayar adalah 200 kilopascal. So ini adalah tekanan 1 pada suhu 37 darjah Celsius. Ini cikgu jadikan dia sebagai suhu 1. Berapakah tekanan udara? Okey, di dalam tayar pada suhu 57 darjah Celsius, dan ini adalah T2. Jadi yang terlibat adalah P dan T. Jadi yang tidak ada adalah V. Jadi kita tutup V dan ini adalah formulanya. P bahagi T. Okey, jadi P1 bahagi dengan T1 sama dengan P2 bahagi dengan T2. Okey, tutup di sini saja ya. Okey, jadi kita masukkan saja apa yang ada. 200 kilopascal sama dengan P2. Tak ada masalah jika anda tidak buang kilo ni kepada 000 kerana ini melibatkan ratio sahaja. Jadi tidak ada masalah. Okey, jadi kita teruskan. T1 pula ialah 37 tambah dengan 273 Kelvin. Kalau T2 pula ialah 57 tambah dengan 273 Kelvin. Okey, so kita buat dekat bawah. Kita selesaikan pengiraan ini. 6000 okey, Kelvin K Pascal okey, bahagi dengan 310 Kelvin. Jadi Kelvin kita boleh potong di sini. Okey, jadi operasi bahagi dia ialah 212.3
kilopascal. Jom, ini adalah jawapannya. Tekanan udara pada suhu 57 darjah Celsius. Okey, kita lihat pula untuk soalan yang kedua. Okey, kita tengok di sini ya. Ini ialah tekanan gas tersebut. Okey, so kita jadikan ini P1 pada suhu 57 darjah Celsius. Ini kita jadikan dia T1. Okey, hitung suhu gas. Okey, dia nak suruh kita cari T2 jika tekanannya bertambah 2 kali ganda. Jadi kalau 2 kali ganda ialah sebanyak 1200 Pascal darab 2, so dia jadi 2400 Pascal. Ini adalah P2. Okey, sama seperti tadi. Jadi kita kena tulis formulanya P1 per T1 sama dengan P2 per T2. P1 ini kita masukkan saja 1200 Pascal bagi dengan T1-nya adalah 57 tambah dengan 273 Kelvin. P2 pula P2 diberi. Okey, minta maaf. So dia jadi 2400. Okey, Pascal. Dan T2 yang kita nak cari. Okey, tak apa. Kita teruskan, kita bawa T2 naik ke atas ini. Okey. Kemudian 240 ini, 00 Pascal ini kita darabkan dengan suhu ini iaitu 330 Kelvin. Kita bahagikan dengan 1200 Pascal ini. Kita bawakan ke sini, kita bawa T ni ke sini. Okey, jadi 1200 Pascal. Okey. So now Pascal ini kita boleh potong dan kita tekan kalkulator. Jadi hasil setelah tekan kalkulator, hasil akhirnya kita dapat 660 Kelvin. Ini adalah T2. Tetapi kita perlu juga tukar kembali kepada unit suhu dalam unit darjah Celsius. Jadi untuk tukarkan daripada Kelvin ke darjah Celsius, kita perlu tolak dengan 273. Okey, Kelvin kat sini. Jadi jawapannya ialah, okey, kita tolak 660 bahagi tolak 273 bersamaan dengan 387 darjah Celsius. Jadi inilah suhu akhir jika tekanannya ditambah sebanyak 2 kali ganda. Wow, tinggi yang suhu dia. Okey, itu sahaja untuk hukum gas dan juga cara penyelesaiannya yang melibatkan ketiga-tiga hukum ini. Dan yang paling mudah jika anda dapat mengaplikasikan segitiga PVT ini. Okey, so kita dapatkan information dan kita tutup yang mana saja yang tidak ada kaitan. Jadi lebih mudah untuk anda dan tidak silap untuk anda menggunakan formula yang betul dan tepat. Semoga video ini memberikan manfaat kepada anda. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Okay, bye. Terima kasih.